amat sejahtera. Seperti yang kita semua sedia maklum, negara kita kini dilanda wabak COVID-19. Bukan sahaja di negara kita, malah negara-negara di seluruh dunia turut mengalami benda yang sama. Jadi, bagaimana virus ini boleh tersebar? Virus ini tersebar melalui titisan tercair yang terasa liur ketika bercakap ataupun batuk, dan bukannya secara bawaan udara atau airborne. Titisan cecair ini bersifat berat dan tidak akan berterbangan lebih daripada jarak 1 meter. Sebab itulah pentingnya orang ramai perlu mematuhi penjarakan sosial supaya terhindar daripada risiko dijangkiti virus ini. Kita dapat lihat pasukan Majlis Keselamatan Negara, Menteri Kesihatan, Ketua Pengarah Kesihatan dan seluruh warga Kementerian Kesihatan Malaysia berusaha keras untuk menangani penularan wabak COVID-19 ini. Tetapi kita tidak boleh mengharapkan mereka sahaja. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu turut memainkan peranan. Kita mesti bantu meringankan beban mereka. Sekiranya penularan wabak ini dapat dikawal, risiko kita untuk dijangkiti akan jadi lebih rendah dan jumlah pesakit COVID-19 juga akan berkurang. Keadaan ini sekaligus meredakan tekanan petugas barisan hadapan. Untuk membantu mereka, caranya amat mudah. Kita hanya perlu kekal duduk di rumah, just stay at home. Kita rakyat Malaysia suka keluar untuk berjumpa kenalan masing-masing. Bersilaturahim memang budaya kita. Namun penularan wabak ini memerlukan kita mengamalkan gaya hidup baru, sekurang-kurangnya untuk tempoh beberapa bulan ini. Tidak salah kita berkorban sedikit demi manfaat yang jauh lebih besar. Kita perlu ingat, COVID-19 ini boleh menjangkiti sesiapa saja dan tidak pandai memilih bulu. Ia tidak memilih warna kulit, tua atau muda, miskin atau kaya. Kita semua berisiko dijangkiti. Sekiranya COVID-19 tidak memilih mangsa, mengapa kita perlu memilih-milih untuk membantu atau tidak? Jadi, marilah kita bersama berganding bahu untuk menangani penularan wabak ini. Lapar lah pula. Order makan dululah. Malas pula masak ini. Kita tengok Foodpanda dululah apa ada. Hello, Waalaikumsalam. Oh, dah sampai. Okey, baik. Terima kasih. Nama saya Mujirid Al-Kromi dan di sini saya nak minta sikitlah abang luangkan masa sebab saya ada beberapa soalan nak interview abang ataupun saya ada kerja khusus yang saya perlu buat berkaitan dengan musim PKP ni. Okey bang, soalan pertama yang saya nak ajukan, semasa musim PKP ni sebagai rider food delivery, abang rasa makin busy tak ataupun sama aja sebelum waktu PKP ni? Itu first. Arif. Okey, sebagai pekerja delivery ni untuk penghantaran untuk musim PKP ni saya rasa makin busy sikit sebab sebelum ni ada masa untuk rehat. Sekarang ni ada yang boleh masak dan ada yang tak nak masak kan. Kadang bosan untuk makan benda sama, so ordernya makin banyak lah. Okay, untuk soalan kedua saya dekat abang, semasa musim PKP ni kan sebagai rider juga, abang takut tak nak keluar bekerja? Sebab sebelum ni tak ada jangkitan, tak ada virus apa, tapi sekarang ni dengan virus yang semua, dengan kita tahu, kita nampak virus tu, abang rasa takut tak untuk keluar semasa bekerja? Kalau untuk risiko keluar tu takut jugalah sebab kita tak nampak kan virus ni. Tapi nak buat macam mana, dan ni je sumber rezeki yang saya ada, so saya cuba je lah. Hanya Allah lah tahu kita ni sakit ke tidak.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Marilah kita mencegah COVID-19 dengan menggunakan hand sanitizer dengan cara yang betul. Sanitizer adalah kerana kita dapat membantu mengurangkan pergerakan bakteria atau virus, dan pilihlah hand sanitizer yang mengandungi 60 ke 75% alkohol supaya dapat membunuh kuman dengan efektif. Tidak kira Melayu, India atau Cina, marilah kita sama-sama membantu frontliners dan negara dalam membendung pandemik COVID-19. Selamat sejahtera, nama saya Bala Chanda dan saya ingin menerangkan mengenai tips-tips untuk bersenam di rumah. Seperti kita tahu, dalam MCO ini kita tidak boleh keluar dari rumah, dan ada kalangan antara kita yang ingin berworkout atau berexercise tetapi tidak boleh keluar rumah. Jadi saya ingin berkongsi satu website iaitu Set a Nerd Fitness, dan tajuk artikel mereka 7 Days Fitness, yang boleh membantu kalian untuk bersenam sebab ada beberapa alternatif untuk dumbbell. Tidak perlu berjogging pun sebenarnya, sebab boleh membuat exercise lain untuk kaki, badan dan juga tangan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. COVID-19 merupakan suatu penyakit berjangkit yang telah menjadi pandemik pada hari ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus mengikut saranan kerajaan untuk stay at home dan menjaga jarak sosial antara kita. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para frontliners yang bersusah payah dalam menangani penyakit ini daripada terus merebak. Tidak dilupa juga kepada para NGO yang turut serta membantu dari segi aspek pemberian makanan, bahan dapur, set pakaian PPE dan lain-lain. Perkara-perkara seperti ini tidak dapat dilaksanakan sekiranya kerjasama pelbagai kaum tidak wujud dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi, kita haruslah bersatu padu untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini dan dapat hidup seperti biasa. Ini sahaja perkongsian saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jadi bertemu kita pada hari ini. Hari ini tarikh apa? Tanggal 26 April 2020. So kita bertemu dalam forum santai 5 minit COVID-19 kita. So hari ini merupakan hari yang keberapa kita PKP? Okay, semua tak ingat kan? Okay, so hari ini merupakan hari yang Tak ingat. Hari ini merupakan hari yang ke-54. Sedap tak sedap? Dah 54 hari lah kita PKP. So hampir 2 bulan. Serius lah. Memang dah dekat 2 bulan lah kita PKP sini. Tapi Alhamdulillah lah, kebanyakan daerah yang dekat Malaysia ni mostly semua dah makin pulih kan. Semua dah menunjukkan penurunan kan. Dan mostly lah bahagian utara mostly banyak kawasan dah zon hijau. So kita mengharapkan yang sama lah dekat kawasan Malaysia yang lain. So kita harapkan ini akan membawa perkembangan positif lah untuk kerajaan Malaysia. Namun walaupun kita tengok dia sedang penurunan, tapi kita tak boleh stop lah. Macam tak boleh nak lekau kan, tak boleh nak lalai kan. Tengok semua dah makin turun. Dan statistik hari ni pun kes baru 38 dan kes sembuh 100. So macam okey kan. Sekarang ni dah 2-3 hari kes sembuh lagi banyak daripada kes baru. So Alhamdulillah. Kematian pun tak ada hari ni. Apa dia? Kematian pun tak ada ke hari ni? Kematian pun tak ada. Kematian kosong hari ni. So Alhamdulillah. So kalau tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita berkenalan dengan panel-panel kita hari ni. Sepatutnya ada seorang lagi panel, tapi tak dapat sebab berada di kampung. So panel pertama kita Nadia. So boleh perkenalkan diri dan cerita sikit pengalaman PKP ni.
Okey. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aminuddin. Okey, pengalaman PKP ni banyak masa dekat rumah. So macam banyak main phone, main game, habis tu makan ke, main masak-masak. Banyak buat kek lah. Belajar resipi baru. Oh, banyak buat kek. Buat kek apa tu? Batik ada, buat kuih-kuih. Kuih macam-macam kuih lah. Oh, ada jam group tak? Masak apa tak jadi hari ni? Oh, tak ada. Okey. So tadi okey, Alhamdulillah. So panel yang kedua kita Bala. Okay, hai, selamat sejahtera. Nama saya Bala Chanda. Masa PKP ni banyak tidur banyak sebab dia jadual tidur tu dia macam terganggu. Dia jadi lain lah. Malam jadi siang, siang jadi malam Betul, sangat betul. Boleh tak? Layan apa? Layan Netflix ke? Oh, banyak Netflix, banyak cerita semua. Rasanya dah habis tengok dah. Tapi Dah habis lah. Kasar di papel semua layan habis lah. Okay. So panel kita yang ketiga Afiq. So macam mana Afiq? Okay. Ya, nama saya Abang Afiq bin Nurizan. Okay, pengalaman PKP ni mostly banyak habiskan masa dekat Netflix lah boleh kata kak. Banyak cerita tengok. Satu media sosial kat Facebook, Insta. Nak study pun masih berat juga lah. So mostly panel kita ni PKP di rumah lah. Betul. Itu lah. Okay, so Tak ada dah Alhamdulillah. terperangkap. So lah, okay. So saya sendiri terkandas lah dekat Melaka ni. Doa-doa lah boleh bagi balik 2-3 hari lagi. InsyaAllah boleh kot. InsyaAllah. Okay, so seperti kita tahu, mostly student UTM hampir 900 lebih terkandas dekat Kolej Kediaman dan lebih kurang 1,200 terkandas di 2 kampus iaitu di sekitar Melaka. So soalan pertama saya nak ajukan dekat saudara Nadia, panel pertama. Apakah sumbangan UTM pada student yang terperangkap di Kolej Kediaman ataupun asrama semasa tempoh PKP ni? Okay, dalam masa tempoh PKP ni, kita ada makanan dan cuma dekat student-student yang terperangkap lah dekat hostel. So macam diorang makanan tu diorang tak ada risau, parents pun tak risau, makanan semua disediakan. And ada juga lah student yang menerima food bank pada pihak UTM. Makanan pun komplit dari pagi sampai malam. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah lah semua cukup lah. Betul. Ada kawan yang terkandas dekat UTM? Kawan so far tak ada, semua macam dah cepat-cepat siap balik dah. Oh, semua sempat balik kan? Semua macam, semua sempat balik. Okay. Alhamdulillah tu. So, selain di masa PKP ni seperti kita tahu, untuk pelajar-pelajar ataupun pelancong yang berwarga negara Malaysia yang pulang ke Malaysia kan, dia kena self quarantine kan. Ada yang kena self quarantine dekat hotel, dekat resort. So macam yang mewah jugalah yang luar negara datang Malaysia ni self quarantine. So saya nak tanya kepada panel kedua, adakah self quarantine ni langkah yang bijak yang diketengahkan oleh kerajaan Malaysia? Self quarantine kalau kita tengok, kalau contohnya kita rasa kalau ada suatu rasa macam demam ataupun ni, tapi diorang takut, diorang kata apalah self quarantine je. Benda ni macam langkah ni kurang daripada bijak sebab jika terjebak dengan COVID-19 dia senang merebak. Betul tak? Daripada kita tahu kan. So benda ni boleh merebak kepada ahli keluarga. Kalau saya terdapat, boleh merebak kepada kakak saya 2 orang, ibu bapa. Lepas tu kalau saya pergi kedai, dia boleh merebak kepada peniaga dan dia akan menular dengan senang. Justru dia menyusahkan lagi usaha dalam pencegahan COVID-19 ni. Okay, betul. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh saudara Bala kan. So karantin ni agak susah lah kan, sebab kerajaan pun perlu beri pertukaran yang banyak, sebab kerajaan perlu hotel-hotel, resort-resort semua kan untuk self quarantine kan rakyat Malaysia yang baru pulang daripada luar negara. So itu agak langkah yang langkah yang besar lah yang diambilkan oleh kerajaan. So untuk panel ketiga kita Afiq, so kita tahu kita pernah dengar rumours ataupun berita-berita yang
mengatakan bahawa ada petugas-petugas perubatan daripada China yang ingin datang ke Malaysia, yang dijemput oleh Malaysia mungkin, tapi tak sure sebenarnya ada ke tak ada. So saya nak tanya Hafiq, adakah pakar perubatan dari China ni diperlukan dalam menangani kes COVID-19 di Malaysia? Okey, yang berkaitan dengan pakar dari China tu, rumours tu actually dia betul. Sekarang saya rasa mereka sudah ada kat Malaysia. Okey, bagi saya pakar daripada China ni penting dalam Malaysia menangani kes COVID-19 di Malaysia ni, kerana seperti kita tahu China merupakan negara pertama yang boleh dikatakan sembuh sepenuhnya daripada COVID. So jadi kita tahu kalau dengan kehadiran mereka kita mampu berkongsi cara-cara yang pihak kan dalam mengenai COVID-19. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga dapat bincang dengan mereka mengenai cara yang terbaik dalam meningkatkan tahap perkhidmatan dan keefisien hospital di Malaysia. Ya, betul tu, sebab aku cerita tahu kan China dah hari tu, kalau ikutkan hari tu dah sembuh sepenuhnya kan daripada COVID kan. So mungkinlah kita perlukan mereka punya pandangan atau pendapat kan dalam mengenai COVID-19 ni kan. So saya agak setuju dengan apa yang dikatakan oleh saudara Rafiq tu. So untuk pusingan kedua, kita teruskan balik kepada saudari Nadia. Kita tahu kerajaan, Majlis Khidmatan Negara dan KPT sendiri telah ingin membenarkan studen-studen untuk pulang ke kampung halaman masing-masing kan. So saya nak bertanya kepada saudari Nadia, apakah langkah atau inisiatif UTM sendiri dalam mengendalikan waktu pengajaran dan pembelajaran PDP semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni? Maksudnya apakah langkah yang digunakan oleh UTM untuk jalankan PDP semasa PKP ni? Sebab ada student duduk kolej, ada student duduk rumah. So apa langkah yang UTM buat? Okey, PDP untuk student ni dia dijalankan secara maya atau online di ULEN. So kalau macam student kan tahu lah ULEN. So tapi internet tu kena kuat. Actually tu mencabar juga, tapi insyaAllah boleh. Dan adalah usaha-usaha yang kerajaan dah bagi contoh lah, internet free kepada semua rakyat Malaysia. So dari situ kita boleh guna juga. So PDP semua dijalankan secara online. Oh, itulah contoh macam ni pun kita nak buat forum ni, meeting ni pun susah perlu kan internet yang kuat juga. So yang berada di kampung tu agak susah lah untuk dapatkan capaian internet kan. Betul. Okey, seterusnya kepada saudara Bala. Saya nak bertanyakan satu soalan tentang kawalan pergerakan, Perintah Kawalan Pergerakan ni. Apakah tahap yang dijamin arahan PKP ni akan dimasukkan ataupun ditarik balik? Macam mana keadaan di Malaysia yang boleh membuatkan PKP nanti ditarik balik? Seperti tahu, kes sembuh seharian macam semakin meningkat, dan kes macam kes baru pun yang terjebak pun menurun. Tapi dia at least kes aktif mencapai macam 0%, dan kadar sembuh ni meningkat sepenuhnya, iaitu 100%. Barulah dijamin yang lockdown ni ataupun perintah arahan kawalan ni boleh dimansuhkan. Dan tetapi tempat yang menyambut orang ramai seperti terminal bas, lapangan terbang yang menyambut ramai orang daripada berlainan negeri dan negara, perlulah berhati-hati juga. Sebab mungkin kita pun tak tahu kan ada possibility apa yang boleh berlaku, dan tempat berikut harus diurus dengan cekap dan tidak lalai. Okey, betul, setuju itu Bala. Betul lah, sebab macam sudah nak balik ni pun macam Bala cakap kan, kalau nak sambut pelancong luar negara datang ataupun pelajar kita sendiri pulang, perlukan sediakan SOP yang betul-betul telus sangat, baru kita jamin kita punya ni. Okey, betul. Okey, untuk saudara Rafiq, seperti tahu selain daripada kerajaan sendiri, badan-badan bukan kerajaan, NGO juga tolong kan. Tentu kita ada contoh selebriti sendiri, ustaz-ustaz, semua banyak
banyak menghulurkan bantuan kepada kita punya frontliners dan orang-orang yang kurang berkemampuan. So soalan dia, apakah pelibatan pihak NGO ni mampu membantu rakyat yang terjejas disebabkan COVID-19 ni? Okay, pada pendapat saya, pelibatan pihak NGO ni sangat penting kerana mereka dapat mengurangkan beban setengah pihak, terutamanya pihak kerajaan yang kita tahu lepas pihak kerajaan memperkenalkan pakej kuliah hati, mesti kerajaan punya pendapatan kurang, so NGO ni dapat menampung apa-apa yang perlu seperti bantu golongan frontliners yang dalam beri makanan kepada pihak polis dan tentera yang menjaga lalu lintas, beri set pakaian PPE kepada pihak hospital yang sebab kita tahu pada awal PKP dilaksanakan, set pakaian PPE ni kurang untuk setiap hospital, ada berlaku kekurangan. Ada inisiatif pada pihak-pihak NGO ni untuk mereka sendiri set pakaian PPE tu dan beri kepada hospital yang terjejas. Okey, betul. Ya, saya setuju dengan pendapat saudara Hafiz sendiri. Seperti kita tahu, NGO di luar negara NGO seperti Pembina, ABIM, selebriti kan, agamawan maupun sesiapa pun dekat luar sana, walaupun berpangkat atau tidak berpangkat, semuanya turut serta kan dalam membantu dan mendukung para frontliners kita dalam menangani wabak COVID-19 ni. So kita diharapkan kita semua dapat menjalani kehidupan dan rutin harian kita seperti sedia kala kan. Sebab kita pun dah rindu kan, nak main bola, nak keluar, nak tengok wayang, nak jumpa kawan kan. Tapi kita tak boleh jumpa kawan kita tu pun mungkin lambat lagi sebab kita pun semua pulang ke kampung kan. So pihak universiti pun, IPTA, IPTS semua pun mungkin akan tutup buat sementara waktu. Betul lah. So kita mengharapkan lah yang terbaik untuk kerajaan Malaysia kita ni. Jadi rasanya masa makin mencemburi kita sebab masa pun dah dekat 10 minit. Perasan tak perasan? Orang santai 10 minit kan, dah dekat 10 minit. Aduh. So last kali akhir katalah, saya sebagai moderator mewakili semua ingin mengucapkan jutaan terima kasih buat kerajaan Malaysia, UTM sendiri, Timbalan Naib Chancellor HEP UTM, para nenek yang betul lumus, yang bermandi peluh siang dan malam bagi membantu rakyat Malaysia yang memerlukan. Jadi kita semua, kami mendoakan supaya para pesakit diberikan kesembuhan, mengharapkan kesejahteraan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira agama dan bangsa. Akhir kata, stay home, stay safe, hashtag kita jaga kita. Buat sekali, Kita mesti menang. kita mesti menang, betul. Kita mesti menang. Okey, rasanya itu saja. Okey, hingga bertemu lagi. Bye guys. Bye. 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 Selamat.